Masa kami jadi mutawif haji umrah dulu, terutama haji kan, antara orang panggil slogan ke apa, slogan ke tema apa gitulah, prinsip tugas kami para mutawif ialah membantu para jamaah haji mendapatkan haji mabrur. Itu tema atau slogan yang mesti dipegang oleh setiap mutawif. So tugas semua mutawif ialah hanya membantu saja, membantu, membimbing, menasihati, bagi guide dekat jamaah haji supaya apa yang dibuat tu selari dan mendapat haji yang mabrur. Membantu saja. Jadi samalah hari ni pun, tiap-tiap hari ustaz-ustaz kuliah begini ke, kuliah online ke, tugasnya membantu. Mengingatkan sama-sama. Kadang-kadang tuan-tuan ingatkan ustaz-ustaz, kadang-kadang ustaz-ustaz ingatkan tuan-tuan. Dia kaedah dia begitu. Jadi sebab itu disebutkan tadi, basicnya dia kata orang awam ni banyak tak ambil berat. Kan, main ikut sempat, macam-macam lah, tak ambil kisah, tak ambil peduli soal agama. Jadi benda-benda macam ni kita kena bantulah. Maka dia kata tidak seharusnya bagi para ulama berpeluk tubuh, membiarkan mereka tanpa pelajaran dan pimpinan. Kelak akan meratalah bala dan bencana sehingga menimpa semua manusia. Jadi yang dibimbangi bila tak ambil kisah ni, ulama buat diam begitu aja, tak menegur, tak membantu, tidak menasihati, maka dibimbangi turun bala Allah. Bila turun bala-bala Allah ni, kena ingat semua orang akan kena. Bila turun hujan lebat di pinggiran Batu Kif ni, semua rumah akan basah. Bukan rumah Tok Imam, rumah pengurusi surau kering elok tak. Semua akan kena. Kalau banjir, semua akan kena. Jadi ini peranan besar para alim ulama menyebar luaskan dan menasihati. Sebab kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, akal itu kadang-kadang jauh mikir. Sebab dia tak ada kerja kan. PKP tu hari kan tak ada kerja, duduk rumah. Jadi otak dia berjalan tak? Otak dia berjalan, otak dia mikir tentang agama, dia baca buku ke apa, lepas tu dia memikir ke arah yang elok, boleh tahan kira lah. Tapi takut memikir dia tu jauh, tak ke mana-mana. Macam pernah 1 tahun dulu, lama dah kot, ada cadangan daripada entah siapa tak tahu, supaya mencadangkan solat Jumaat tukar hari Sabtu. Tuan-tuan ingat? Sabtu ke Ahad tu? Itu jauh nak mikir tu, cari penyakit. Benda yang sudah ada ketetapan, mana boleh ubah? Walaupun kita belajar dalam hukum fiqah ni, dia berubah-ubah. Hukum fiqah ni tuan-tuan, dia sebenarnya mutaghayyirat dipanggil, boleh berubah-ubah mengikut situasi, mengikut keadaan, mengikut apa yang sedang berlaku. Contoh paling senang sekarang lah, mana pernah kita terfikir semayang nak kena berjarak-jarak macam ni? Dalam hukum fiqah Nabi suruh rapat dan luruskan saf. Tiba-tiba 1 meter pula. Dah ada pula orang bertikai, ini melanggar sunnah. Dah pandai pula daripada ulama. Kan, bukan saja-saja kita jarak-jarak begitu, bersebab darurah dan sebagainya. Jadi fiqah ni dia berubah-ubah. Benda yang dah tetap tak boleh ubah, jangan diubah. Yang boleh berubah dengan sebab-sebab tertentu, tak apalah. Yang dibenar oleh agama macam sekarang, macam itu hari tak dibenar sembahyang Jumaat kan. Itu hukum dia. Ataupun dimulai sembahyang Jumaat tu atau dengan jumlah yang kecil, 12 orang mula-mula itu hari, ingat kan, mula-mula dulu. Dia ada hukum dia.
Jadi benda-benda ni sebenarnya, sebab tu saya kata COVID ni dia banyak hikmah mendidik kita, bagi orang yang mahu memikirlah, bagi orang yang mahu memerhatikan, yang mahu mengambil pengajaran. Benda yang tetap jangan ubah. Sebab manusia ni kadang otak dia tu dia nakal sikit. Dia suka mikir kenapa begini, dia suka mikir. Macam haji, saya pernah cerita dulu, haji tahun 2011 kot saya rasa, masa saya buat jemaah 2010-2011, ketika hari wukuf di Arafah. Masa wukuf ni tuan-tuan dipanggil ke muncak ibadah haji. Kalau jamaah tu buat wukuf, adalah haji. Kalau dia tak wukuf, tutup fail haji dia, tak ada. Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata al-hajjul arafat, haji itu kamu wukuf di Arafah. Yang disimpulkan oleh ulama, kemuncak kerja buat haji, rukun haji ialah wukuf. Jadi pada tahun tu tuan-tuan, masa tu kita tengah nak wukuf. Kan wukuf ni ialah siapa yang pernah haji dia tahulah. Wukuf ni dipanggil satu situasi yang paling menyayat hati lah. Situasi yang paling syahdu, paling sedih. Semua orang akan menangis ketika hari wukuf. Semua orang akan rasa kerdil, akan rasa banyaknya dosa. Sebab tu dia berdoa kan masa wukuf tu. Jadi kita ni masa tu saya tengah siap-siap nak wukuf lah kan, ambil semayang pukul 10 tu dah ready semua kan. Kemudian mari seorang jamaah haji ni, dia tanya pada kita, dia kata, "Ustaz, wukuf ni 9 Zulhijjah Ustaz kan?" "Ya, 9. Kalau kita tukar 8 macam mana Ustaz?" Kan? Tu yang rasa nak ambil kain ihram jeruk kat leher tu. Tak ada kerja tuan-tuan. Otak dia berjalan mikir kan. Macam boring pula, tiap-tiap tahun 9 hari bulan je. Apa kata kita tukar? Sama macam cerita sembahyang Jumaat tadi. Dah penat kot sembahyang hari Jumaat. Jadi tuan-tuan, ada manusia macam ni, ni nak kena betulkan lah. Nak kena beritahu dia elok-elok, benda ni dah disusun rapi oleh Allah. Jangan tanya banyak, bismillah, jalan saja. Kadang orang bertanya, pernah agak saya dapat soalan dulu. Dia kata, "Kenapa Ustaz kita sembahyang subuh 2 rakaat tidak 3? Mati nak jawab soalan macam tu. Kenapa 2 tak 3? Dia tak nak jawapan tu, 2 tu sebab Allah suruh. Dia tak nak jawapan tu, tak nak. Dia nak jawapan kenapa 2 tidak 3. Kenapa subuh tu mesti 2? Dia nak macam tu. Kenapa? Sebab isyak 4, zuhur 4, maghrib 3. Kenapa subuh 2 Ustaz? Tidak 3. Macam mana nak jawab tuan? Kalau kita jawab ni Allah suruh, dia tak nak jawapan tu. Dia nak kenapa 2 tu. Susah tuan. Tapi kita jawab juga. Kan? 2 pun tak semayang, saya kata ada hati nak buat 3. Padan dengan muka. Tanya lagi. Dah otak tu berjalan memikir kan, tengok muka ustaz, apa aku nak tanya ustaz ni. Tak payah tanya tuan, diam lepas ni balik je, jangan tanya apa-apa. Dah. Sebab apa tuan-tuan? Akal manusia ni, dia kadang setan pula masuk kan, cucuk sikit, konar sikit, dia mula macam-macam. Jadi sebab tu disebut tadi, ulama tak boleh diam. Khususnya bila ada kemungkaran, ada benda tak betul lah, kena tegur. Kita tak nak besok di akhirat, panjang cerita, bila dibiarkan musibah itu ataupun kemungkaran itu, akan turun bala yang banyak.